I think um, Malaysia is now back in crisis, and it's not even the COVID crisis, it's the traditional Malaysian crisis, which is politics. And it's actually quite sad because regardless of whether you are involved in politics or not, regardless of whether or not you are taking any sides in the politics, people who are not in politics tend to think that, or may think that, politicians or people involved in politics have the wrong priorities and perhaps are enjoying themselves too much in politics. But the truth is, being a person who is in politics now, whether a novice politician or not, I myself reflect against it and merasakan it's very sad untuk negara, untuk rakyat, but more personally untuk masa depan anak-anak, future of our children. Priorities kita sebenarnya bila masa tiap kali ada krisis politik, biasanya the first thing that goes out the window adalah perbincangan tentang apa yang sebenar-benarnya penting for the people. What is most important for the people? Now, as a country that we are in, meaning a country which is still developing, dengan ramai lagi orang yang susah, dengan ramai lagi orang yang memerlukan, dengan ramai orang sekarang struggling untuk mendapat sesuap nasi, terutama dengan krisis ekonomi melanda, terlalu kerap kita berbalik kepada isu bread and butter, ekonomi perut. Tetapi sebenarnya ada benda-benda yang lebih penting daripada itu, lebih penting daripada mengisi perut. Dan bila saya melihat anak-anak sekarang, kesadaran di kalangan orang muda begitu tinggi tentang perkara ini sekarang. Baru-baru ini kita melihat contoh perbezaan besar di antara layanan seorang saksi perempuan kes rasuah saudari Hidayah daripada dikatakan pegawai Syed Saddiq, dan beliau dilayan dengan begitu buruk sekali. Saya bila melihat video yang dirakam dan tular sekarang, saya rasa sebenarnya gambaran yang diberikan pada masa itu banyak dah tone down. Sebab saya personally mendengar daripada beliau, kali pertama beliau menceritakan tentang perkara ini kepada pegawai di Pejabat Tun Dr. Mahathir. Dan pada masa itu she was close to tears. Pada masa itu beliau boleh lebih menunjukkan ketakutan beliau apabila sebagai seorang wanita dikelilingi oleh 6 orang pegawai SPRM, di mana 5 lelaki di dalam satu bilik di belah bawah bangunan SPRM, betapa terancam dan betapa takutnya beliau. Ini satu senario yang kita tidak sangka akan berlaku lagi dalam negara kita. Malah kita pun mengharapkan tidak pernah berlaku sebelum ini. Tetapi bila ia berlaku kali ini, kita tahu atau kita syak dulu-dulu pun pernah dilakukan. Kita semasa dalam Kerajaan Pakatan Harapan, saya sebagai ahli yang terlibat dalam Kerajaan Pakatan Harapan, ada keyakinan yang ini tidak berlaku pada zaman itu kerana tidak ada siapa-siapa yang mengadu. Tetapi barang 2-3 bulan dengan kerajaan baru ni, kita lihat perkara ini berlaku. Jadi yang menimbulkan kegusaran, kerisauan pada saya bukan saja senario yang benda ni berlaku saja, tetapi perkara ni tular, perkara ni mungkin dalam perbincangan masih, tetapi masa berlalu dengan begitu pantas. Tak sampai satu hari lepas tular cerita tu, tiba-tiba keluar pula cerita pertukaran kepimpinan dalam Petronas. Yang
yang tukar kepimpinan dalam Petronas pula menjadi satu sensasi besar sehingga lupa kita yang kes isu wanita ni yang diheras, yang boleh dikatakan didera lah, kononnya dalam usaha untuk membongkar satu rasuah, ya? Boleh terlupa pula orang tentang perkara tu. Apakah sebenarnya lebih penting? Kita sebagai satu masyarakat, kita sebagai satu pegawai Islam, saya pun masa mula-mula preamble bincang dengan Bang Jinggo pun, kita pun cerita tentang bagaimana kita masih krisis, terlalu banyak krisis dan selalu krisis, tapi Alhamdulillah, for one reason or another, dan mungkin juga kerana barakah Allah, kerana Tuhan masih sayangkan rakyat Malaysia, kita selamat daripada krisis tu menghancurkan negara, malah negara mungkin boleh arguably become stronger. Tetapi kalau dari segi nilai masyarakat kita, kalau dari segi pendekatan pemikiran masyarakat kita, boleh terlalu mudah dialih pandang perkara-perkara yang keji, buruk, menyayat hati, zalim, boleh dalam tempoh satu hari boleh dilupakan. Bagaimana seorang perempuan boleh diperangkap dan didera sebegitu rupa oleh pihak berkuasa tanpa apa-apa resolusi. Tidak ada apa-apa kenyataan pun daripada pihak berwajib untuk mengambil tanggungjawab, malah denial terhadap perkara tersebut serta-merta, tanpa apa-apa kenyataan yang menyokong, yang menyatakan ia akan disiasat dengan sepenuhnya dan akan ada satu kepastian bahawa ia tidak berlaku, atau kalau berlaku, siapa yang melaksanakan perkara-perkara buruk itu akan dihukum dan tidak akan berlaku lagi perkara sekeji itu. Issue is not resolved. Tiba-tiba bising, sibuk, excited tentang siapa jadi CEO baru Petronas. There is something wrong yang kita kena address in terms of kita punya value system. Itu signal yang saya dapat. Dan kita kan dalam kita menilai perkara itu, mungkin akan ada yang kata, yalah, kita ni itu seorang je yang kena. Kita mungkin akan kata, yalah, akhirnya Petronas ni isu negara. Kerajaan perlukan wang untuk pakej rangsangan pun ada pun 35,000 juta aja. Mungkin inilah usaha kerajaan untuk pastikan kita ada kewangan atau pemangkinan ekonomi. Sebab itulah kena tukar pegawai. Ini yang diperkatakan seolah-olah itu lebih penting. Setiap seorang daripada kita ada ibu. Ramai dari kita ada isteri, ada adik kakak perempuan, dan ramai juga antara kita yang ada anak perempuan. Bila saya melihat apa yang berlaku di situ, saya dari segi emosinya lebih merisaukan layanan terhadap wanita yang rapat dengan saya. Layanan terhadap ibu, terhadap adik kakak perempuan. Pada saya adik-adik lah perempuan, kakak tak ada. Pada isteri saya, pada anak perempuan saya. Ini adalah permulaan, kalau dibiarkan, ini adalah permulaan keruntuhan nilai murni yang mempertahankan wanita dan hilang barakah Allah SWT, barakah Tuhan kepada kita yang sebenar-benarnya melindungi Malaysia ini daripada keruntuhan, kerana Allah atau Tuhan masih sayang pada kita. Okeylah, orang kata metafisikal kan, tapi akhirnya kita ni rukun negara pun percaya pada Tuhan. Yalah, mungkin tak semua daripada kita percaya pada Tuhan, tapi rukun negara kita percaya pada Tuhan. Kenapa? Kerana sebahagian besar rakyat Malaysia sekarang percaya pada Tuhan, dan yang tak percaya pada Tuhan pun percaya kepada a greater moral purpose. Punca dan akhir hidup kita ni bukannya sesuap nasi. Punca dan akhir hidup kita ni nak ke syurga. Dan barakah di dunia penting untuk keselesaan dunia dan juga untuk mencapai syurga di akhirat.
Dan ini yang saya rasa kecewa bila saya lihat bukan sekadar tanggungjawab di peringkat kerajaan kurang pada masa ini untuk benar-benar menangani masalah penderaan gadis ini, sehingga hari ini tiba-tiba saya tengok ada pula yang menularkan, mempersendakan beliau. Kononnya berpacaran lah dengan seorang lagi yang disyaki terlibat dalam. Itu bukan soal dia. In fact, beliau dijemput untuk menjadi saksi tetapi didera. Kalaupun beliau bukan saksi, kalaupun beliau sebenarnya adalah yang tertuduh, salah. Dan salah tetap salah. Dan ini yang saya rasa patut kita ingatkan kepada orang. Yang saya rasa kita tahu, seperti kita katakan dahulu pada permulaan tadi, masa berlalu begitu pantas, terutama sekali dunia sekarang dekat akhir zaman ni, social media pun akan terlupa. Recording saya pun saya tak tahu berapa akan hit, dan recording ini pun kita tak tahu berapa kesannya pada orang. Tetapi kita harus terus bersuara untuk menekankan. Kerana yang pentingnya adalah kita jangan hilang nilai murni dalam budaya masyarakat kita sehingga kita hilang barakah Allah SWT. Itulah akan menjadi titik tolak kehancuran kita. Lupakan COVID, lupakan ekonomi, lupakan semua itu. Akhirnya orang Malaysia ni orang baik-baik. Bila kita hilang nilai kebaikan, kemurnian kita yang dipikul oleh agama yang berbilang di kalangan kita, yang masih menjadi pautan kuat di kalangan masyarakat kita, tak kira Islam, Buddha, Kristian, Hindu, kalau kita hilang pautan nilai murni itu, hilang barakah Tuhan, memang we don't deserve to be saved anymore.